Dekat. Jauh lagi. Jauh ni. Sikit. Tak sengit. Okey. Baik dia belum buka je. Dia belum buka je lagi. Oh. Tadi dia buka, tutup. Tujuh gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Walaupun kita ringkas memang santai pada pagi ini, namun tetap walaupun majlis ilmu tu dihadiri oleh beberapa orang, tetap dia mendapat janjian pahala Nabi SAW sebut dalam hadis surat Musnad dan juga dalam riwayat Tirmizi, iaitu man salaka tariqan yantami bihi man salallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa innal malaikata la tadawha jami'an kharidan li talibil ilm. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan untuk ke syurga. Dan tetap juga majlis ilmu ni walau dia dihadiri oleh beberapa orang, mendapat naungan sayang para malaikat, insya-Allah. Dan pada pagi ini secara ringkas paling kurang kita dapat sedikit pelajaran daripada surah Al-Mu'minun. Mana surah Al-Mu'minun ni merupakan surah Makkiyah, di mana kalau kita tengok flow pada surah Al-Mu'minun, sepatutnya surah Al-Mu'minin, tapi dia tak boleh jadi macam itu. Kalau dia sudah bahasa Arab dia surah Al-Mu'minin, tapi dalam Quran dia tak eja surah Mu'minin, dia eja surah Mu'minun. Kerana nama surah tu Al-Mu'minun. Jadi apa nama surah Mu'minun ini, kita kata Nabi SAW membaca surah ini ketika masa perang Khaybar. Masa perang Khaybar dia orang kata fa inna nasma'a nuzul al-wahyi kadawi nahl. Kami dengar wahyu ni kalau turun kepada Nabi SAW kadawi nahl, bagaikan bunyi bising lebah. Macam mana bunyi dia? Macam itu bunyi. Penurunan wahyu. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari sebut, kan? Dalam hadis Bukhari sebut dalam bab Badul Wahyi, permulaan wahyu. Wahyu itu turun kasalasil jaras, bagaikan bunyi deringan loceng. Kan? Ada bunyi macam tu. Wahyu itu turun ada banyak bentuk. Ada bunyi. Wahyu turun ada bunyi. Dan dalam hadis juga Nabi SAW disebut bahawa bila turun ni wahyu, sehingga kan ishtadda jismah, sehingga kan badan dia bergoyang-goyang, dan sehingga kan Nabi berpeluh-peluh, bahkan boleh memberatkan unta bila turun ni wahyu. Dia datang dengan bunyi macam Bukhari sebut bagaikan deringan loceng, dan dalam hadis Muslim sebut kadawiyun nahl, bagaikan bunyi bising lebah. Bukan bunyi bising, kita panggil apa? Adanya Dengung. kita panggil dengungan dia tu. Dia bunyi macam kalau kita pergi tempat beehive kan, dia mesti macam tu dah bunyi bila datangnya wahyu. Surah ni turun datang dalam keadaan bunyi kadawiyun nahl, bunyi lebah.
Kemudian Nabi bacakan surah ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sehingga habis. Bukan sehingga habis, sampai 10 ayat. Sampai kisah Nabi Musa. Nabi SAW sebut 10 ayat ni, kalau kau amal, man aqamahun dakhala jannah. Sesiapa yang buat 10 ayat ni, maka tanpa syak lagi dia akan masuk syurga. Nabi sebut macam tu je. Buat ni 10 ayat ni, dia masuk syurga. Kalau kita tengok flow surah Al-Mu'minun ni, bagi saya surah Al-Mu'minun antara surah yang saya sangat suka dah, dekat. Dia sangat jelas cerita dia. Mula-mula dia cerita pasal sifat orang beriman. Apa dia cerita pasal sifat orang beriman? Flow dia cerita pasal kejadian manusia ni daripada apa? Min sulalatin min ma'in mahin, daripada air mani yang hina. Kemudian lepas dia cerita pasal tu, itu flow dia. Sebab apa Allah cerita bangkitkan berkenaan dengan asal kejadian manusia selepas dia cerita sifat-sifat orang beriman? Sebab dia nak beritahu kepada kita bahawa engkau ni lemah. Asal kejadian kau ni lemah, kau berharapkan kepada rahmat Allah, kau berharap kepada pertolongan Allah nak buat sesuatu. Bukan kerana usaha kau semata-mata, kau ni lemah. Kau tengok asal usul kejadian kau lemah. Kau daripada air mani yang hina, kemudian ke dalam apa? Fi qararin makin, dekat dalam perut. Kemudian melalui fasa-fasa kelahiran. Kau lahir daripada perut ibu kau tak tahu apa-apa. Bermakna sebab kau lahir daripada perut ibu kau tak tahu apa-apa. Bermakna kau jadi orang yang beriman pun dengan rahmat Allah. Kemudian Allah cerita pasal kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Lepas Allah cerita kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah cerita pula kisah Nabi Nuh bersama dengan kaum dia. Kisah Nabi Nuh. Lepas Allah cerita kisah Nabi Nuh, dan sekali Allah cerita pasal dialog orang-orang dalam syurga dalam neraka. Itu flow ni surah Al-Mu'minun. Tapi yang menarik perhatiannya adalah awal-awal surah ini, surah Al-Mu'minun ni sendiri. Kalau kita tengok surah Al-Mu'minun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu kata-kata yang bermaksud mohon pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa? Kebanyakan orang yang akan terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah kan. Sebenarnya ba di situ bukan ba dengan sebenarnya. Ba, kerana dalam bahasa Arab dia tak boleh mulai satu perkataan dengan sendi perkataan. Sendi ni macam kata-kata apa? Di, dengan, apa lagi? Di, dengan, saya pun dah lupa bahasa Melayu. Kata-kata sendi, kata penghubung. Kan? Boleh ke? Kalau kita kata dalam bahasa Melayu, contoh saya kata, dengan kawan-kawan saya pergi ke sekolah. Orang kata ayat tak betul. Awak pergi ke sekolah dengan kawan-kawan. Tapi macam bahasa, macam bismillah, dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mustahi. Ayat tu sebenarnya dalam keadaan susunan yang tak betul kalau ikutkan. Terjemahan. Tapi sebenarnya kita rasa tak betul. Sebenarnya ada benda yang telah dibuang sebelum. Kerana di bahasa Arab dia tak boleh mula dengan huruf. Dia kena guna dengan ismun. Kata nama. Kena guna dengan ismun dulu. Tapi dia mula dengan huruf. Kalau ada huruf, contoh ba ni huruf, dia mesti kena ada fi'lun sebelum. Fi'lun ni apa? Kata perbuatan dia apa sebelum? Dia ialah abtadi'u, aku memulai. Aku memulai suatu pekerjaan ini. Ba itu ba apa? Ba di situ dinamakan sebagai ba al-isti'anah. Ba memohon pertolongan. Ba itu dinamakan ba memohon pertolongan. Ba pertolongan nama dia. Jadi bermakna kalau kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, bermakna aku mulai pekerjaan yang aku lakukan ini dengan memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mustahi. So ba tu dia tak sesuai diterjemahkan dengan saja. Kerana dia bukan huruf jar. Bukan huruf jar semata-mata, dia huruf ma'ani. Huruf jar yang membawa maksud. Huruf membawa maksud. Yang ba tu ba apa? Jadi ba memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah kalam ataupun kata-kata yang bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Dia adalah satu kalam yang bermaksud memohon pertolongan. Kita ikrar di hadapan Allah bahawa aku minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Mana kalau benda itu susah dia dimudahkan. Itu ialah kata-kata memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah kata qad aflahal mu'minun. Allah mula dengan qad. Qad ni
Ya, perkataan qad. Kalau terjemahan sebut apa? Sesungguhnya tu. Sesungguhnya qad. Tapi sesungguhnya qad kalau dia selepas dia masuk pada fi'il madhi. Kan? Fi'il madhi kat situ aflaha. Fi'il madhi lah kata perbuatan yang bermaksud telah berlaku. Past tense lah. Tapi ada qad depan. Dia akan masuk sangat-sangat. Bermakna benda tu sangat pasti. Sebab Allah tegaskan dengan perkataan qad. Dah lah qad. Qad tu sesungguhnya dah. Ikut bahasa Arab, kalau qad lepas tu fi'lun, kalau qad lepas tu fi'lun mudhari' ke, tapi qad dia tak boleh masuk pada apa? Fi'lun amrin dia tak boleh, fi'lun amar dia tak boleh masuk. Kata arah dia tak boleh. Dia kena fi'lun madhi tu mudhari'. Fi'lun mudhari' dengan ya depan ke depan kan. Kalau dia masuk fi'lun mudhari' dia tak masuk sangat-sangat tu. Tapi Allah sengaja letak qad pada fi'lun madhi. Qad lepas tu kata perbuatan past tense. Bermakna dia sangat-sangat pasti akan aflaha. Aflaha ni berjaya. Berjayanya orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tu akan berjaya. Kita akan terjemah macam ni. Sesungguhnya sangat pasti akan berjaya lah orang beriman. Kalau dia buat semua benda ayat-ayat selepas tu, kau pasti akan berjaya. Ulama kata berjaya di dunia dan di akhirat. Orang beriman tu berjaya di dunia akhirat. Dia bukan orang Islam yang berjaya, orang beriman yang berjaya. Kalau setakat orang Islam yang berjaya itu biasa kan. Kita nak orang beriman yang berjaya. Pada kata sangat pasti akan berjayanya orang yang beriman. Aflaha. Tapi peliknya perkataan ni kan. Aflaha tu patutnya selepas dia tu kena yanun. Aflah. Perkataan satu tu patutnya selepas dia kena yanun, tapi dia waw. So dia memang masa pasti. So seolah-olah kata sangat-sangat pasti lah. Kau pasti akan berjaya punya. Kau orang beriman, kau pasti akan berjaya kalau kau buat benda-benda ni. Pertama dia apa? Allazina. Itu orang-orang yang hum. Dah lah allazina. Orang-orang hum. Allah letak hum lagi. Kenapa Allah nak letak hum? Bermakna apa? Allazina tu dah menunjukkan orang-orang yang. Hum tu mereka lagi. Orang-orang yang. Mereka orang-orang yang. Kalau ikut bahasa Melayu salah. Dah mereka ada orang-orang. Mana boleh? Betul tak? Tapi kita kata salah. Kita tak tahu kan. Kita kata salah. Sebenarnya bukan salah. Sengaja Allah letakkan. Kalau benda yang memang Al-lazina tak ada masuk memandang ramai, tapi Allah letak lagi tanda kata nama yang ramai, bermakna itu adalah satu isyarat Allah nak kata mereka benar-benar. Kita panggil apa tu Kim dalam tadabbur? Penguat. Ni anak murid. Kalau tanya yang pertama tak tahu memang tak ngaku anak murid. Tapi selalu tanya dia boleh jawab. Penegasan. Penegasan. Kita panggil tauqidat. Itu penegasan dalam Quran. Antara dia ada banyak cara. Ini cara macam saya sebut tadi. Qad bukan datang pada past tense nanti. Lagi Allah mention 2 kali orang apa? Jamak. 2 kali orang-orang yang mereka pula. Sebenarnya sangat-sangat fi solatihim khashi'un. Yang ni pun boleh juga. Patutnya ayat ni allazina hum khashi'una fi solatihim. Itu sepatutnya. Tapi tak, Allah tak guna ayat macam tu. Dia guna allazina hum fi khashi'un belakang. Sepatutnya khashi'un tu kena duduk selepas ni tau. Allazina hum khashi'un. Selepas hum tu kena khashi'un patutnya. Barulah fi solatihim. Kenapa Allah buat macam tu? Kalau kita, ini pun sama. Ini termasuk dalam bab penegasan. Allah mengakhirkan benda yang patut duduk depan. Itu di antara style penegasan. Benda yang patutnya duduk depan kan. Tapi Allah biarkan dia duduk belakang. Dia nak nampakkan syair gitu. Dia nak menampakkan melawan syair-syair Arab ketika itu. Allah kata kan dalam Quran. Allah kata Nabi ni tak patut bagi dia mengajar syair. Tapi penafsir kata, adakah Nabi tak tahu syair? Tak. Nabi memang orang Arab. Orang Arab memang tahu syair. Bukan Nabi tak tahu, tapi Allah kata tak patut dia mengajar syair. Dia tak patut mengajar syair, tapi dia tahu syair. Jadi mukjizat Al-Quran ni datang untuk menemplak
kepada syair-syair Arab gitu-gitu, yang mana dia orang sangat bangga dengan syair-syair dia orang. Jadi khusyu' duduk belakang. Bermakna ini penegasan ni sebenarnya. Benda yang patut duduk depan tapi kau belakangkan, itu dia antara bentuk penegasan. So ada beberapa bentuk penegasan dalam ayat allazina hum fi solatihim khushu'un. Allazina hum satu. Benda yang patut duduk depan dibelakangkan pun dah berlaku satu lagi. Atau dua penegasan kat sini. Bermakna siapa mengingkarinya maka kafir. Siapa mengingkarinya maka bermakna dia benda yang menyatakan sebenarnya sangat pasti. Dia kena yakin. Orang allazina hum fi solatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam solat mereka. Mereka khusyuk dalam solat mereka, mereka pasti akan berjaya. Okey, khusyuk tu apa? Khusyuk ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, dikatakan fokus. Itulah fokus. Fokus. Kalau kita cerita kan secara logik akal, kalau kau fokus kan, kalau kau fokus memang kau akan berjaya dunia dan akhirat. Kalau kau boleh berjaya fokus dalam solat kau, maka kau nak fokus dalam kerja dunia kau, tak ada masalah. Kerana kau telah dilatih satu hari 5 kali untuk fokus dalam solat. So untuk melahirkan fokus ke dalam kerja kita adalah satu benda yang tidak ada masalah. So Allah nak cakap ni, kalau kau boleh fokus dalam solat kau, so kerja dunia kau boleh fokus juga. Maka bila kau fokus kerja dunia kau akan berjaya. Betul tak? Boleh berjaya tak kalau kita fokus? Kalau kita lepas ni kita tengok ayat tu lebih realistis lagi. Kalau kita fokus dekat kerja dunia kita, kan? Kita tak ambil kisah pasal benda remeh-temeh ni. Kita ambil kisah pasal orang nak kata kita ambil kisah pasal orang nak cakap kita macam-macam. Dia kata kita miskin, dia kata kita tak betul, dia kata kita sesat. Sampai bila dakwah ni nak buat? Kalau kita duk fikir orang cakap, aku takut dia kata aku Wahabi lah. Duk fikir takut kata Wahabi. Padahal para rasul tu dahulu lagi tahu benda Wahabi dah kena. Kita baru kena uji dengan sebut orang sebut kita Wahabi tau. Orang sebut kita Wahabi je. Kalau ikutkan dakwah para nabi terdahulu kan, Allah kata apa? Am hasibtu an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masasumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulullah wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian am hasibtu an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka kalian akan masuk dalam syurga wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum, sedangkan belum datang lagi ujian-ujian seperti mana orang-orang yang terdahulu. Dia punya ujiannya terdahulunya datang sampaikan hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu, sehingga kan orang yang duduk tepi-tepi rasul ni kata bila nak turun pertolongan Allah ni? Kita asyik kena tekan ni bila nak datang pertolongan Allah ni. Sampai hati dia orang goyah dengan keimanan. Nak cakapnya punya teruknya Allah bagi ujian tu sampai jiwa dia orang goyah sampai kata benda kita buat ni betul ke tak ni kan? Sampai terasa macam tu. Betul ke kan? Kalau betul kenapa kita kena macam ni? Kan? Kenapa orang panggil kita Wahabi? Kenapa orang kata kita sesat kan? Kalau benda ni betul ke tidak? Sampai macam tu sekali. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis juga kan. Makana fa innama man kana qablukum, sesungguhnya orang yang terdahulu kana yudau min syarru ala mafarqi ra'sihi, ada yang diletakkan di gergaji di atas kepala mereka kan, fa yukhallisu hatta qadamai, kemudian sehingga ke kaki dia dipotong. Wa kana yumshatu bi minshati min hadidin hatta yufriqa bainal lahmihi wa asmihi, ada yang disikat dengan sikat besi sehingga tercerainya daging dan juga tulang dia. Itu zakatnya, itulah kata-kata. Kita kalau kita fokus, Allah nak kata kepada kita, tadabbur ni apa tadabbur? Kan? Tadabbur ni ialah kita berubah perangai, pemikiran dan tingkah laku selepas kita faham ayat Allah. Itu tadabbur. Pemikiran kita, pemikiran, tingkah laku, akhlak, pemikiran, tingkah laku, tindak tanduk dan perangai kita berubah selepas memahami ayat Allah. Itu tadabbur. Kalau kita baca Quran, pergi kelas tafsir, perangai tak berubah juga, masih lagi dengan keadaan
dengan perangai jahil kita terdahulu. Kita lakukan benda-benda jahil, benda-benda dosa yang dulu pernah kita lakukan, kita masih buat lagi. Padahal kita tak berubah. Maka orang itu sebenarnya tak mendapat hidayah Allah. Dia masih belum mendapat hidayah Allah secara sepenuh. Sebab nak cakap ni, tadabbur itu ialah pelajaran yang mengubah pemikiran tingkah laku perangai selepas kita faham ayat Allah. Itu tadabbur. Kalau kita kan tadabbur tu plan apa kita nak buat ayat ni. Allah kata allazina hum fi solatihim khashi'un, iaitu mestilah orang-orang yang pasti yang akan berjaya ni adalah orang yang dia khusyuk di dalam solat ni. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis bahkan dalam hadis Muslim ada kan, hadis daripada Auf bin Malik. Bahawa Auf bin Malik satu hari disebut kepada Nabi SAW. Dia sebut dalam sebuah hadis ni. Dia kata bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kami sedang duduk dengan Nabi SAW kan, fanazar ila sama, Nabi telah memandang ke atas langit. Nabi pandang atas langit. Tiba-tiba far kata menunjukkan secara tiba-tiba. Fanazar ila sama, Nabi tiba-tiba pandang atas langit. Kata qad awana al-waqt, qad awana yufa'u hadzal 'ilm. Nabi kata ilmu ni telah terangkat. Tiba-tiba Nabi cakap macam tu. Ilmu dah terangkat dah. Kemudian sahabat semua pelik. Sehingga kan seorang sahabat bernama Al-Walid. Saya tak ingat Walid bin Abu. Tapi Walid tu mengatakan kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ayurfa'u hadzal 'ilm. Macam mana ilmu ni boleh terangkat? Fa inna hadzal kitab baina aidina. Sedangkan Al-Quran ada depan kita. Qad allamnahu ila nisa'ana wa ila abna'ina. Sedangkan kami dah ajar dah anak bini kami ni tentang Al-Quran. Macam mana Quran boleh terangkat? Ilmu kat situ bermakna Nabi kata ilmu dah terangkat. Mana Quran dah terangkat. Dulu Malaysia kan pernah kecoh masa Quran angkat lah, Quran terangkat. Padahal hilang cetakan. Terjemah. Padahal hilang cetakan. Dia kata ilmu dah terangkat. Apa? Dia kata macam mana ilmu ni boleh terangkat kan? Maksudnya zaman Nabi berlaku juga dakwaan ilmu terangkat ni, memang Nabi kata ilmu dah terangkat. Tapi sahabat tanya pula, macam mana kau kata boleh ilmu ni terangkat sedangkan Quran ada depan kita? Kita dah ajar anak bini kita dah pasal Quran. Kemudian Nabi kata, azunnu innakum la afqahu min ahli Madinah. Aku rasa kau ni Walid merupakan antara orang yang bijak pandai dekat Madinah ni. Sebenarnya nak cakapnya macam mana aku kata ilmu ni boleh terangkat? Nabi kata sebab macam mana ahlul kitab boleh jadi sesat sedangkan Taurat berada di depan mereka. Bermakna terangkat ini ialah tidak mengindahkan, tak ambil peduli. Kemudian perawi hadis ni Auf bin Malik, dia telah berjumpa dengan Shaddad bin Aus al-Khazraj. Dia jumpa dengan hadis, dia cerita hadis tadi. Hadis tadi dicerita kepada Shaddad. Kemudian sebelum Shaddad adanya Nufair. Nufair bin Jubair. Nufair pun antara perawi hadis ni. Nufair bisa berjumpa dengan Nufair. Kemudian kata betul apa yang Auf sebut tu dalam hadis tu. Apa yang Auf bawakan hadis betul. Ilmu boleh terangkat. Tapi dia kata kau tahu tak apa benda yang pertama sekali diangkat? Kalau nak kata ilmu tu terangkat, benda pertama yang diangkat dia apa? Kau tahu tak apa benda yang diangkat? Kemudian bermakna hadis yang menunjukkan ada satu syarah terhadap benda yang diangkat tu. Apa dia benda yang diangkat tu? Kata al-khusyuk. So, sebenarnya hadis yang sebut antara benda pertama yang akan diangkat adalah al-khusyuk. Ada orang kata diangkat waktu bila? Akhir zaman. Ada kata akhir zaman. Al-khusyuk hatta la takadu tara khashian, sehingga kan pada hari tu kau dah susah nak jumpa orang yang khusyuk dalam solat. Ayat ni turun, allazina hum fi salatihim khashi'un. Ayat ni turun dalam keadaan Nabi SAW ketika itu solat dalam keadaan memandang ke atas. Adalah hadis. Nabi masa tu memandang. Kemudian Nabi dalam sebuah hadis Nabi melarang supaya memandang ke atas. Ayat ni juga menjadi satu ayat larangan memandang ke atas ketika solat. Jadi pandang ke mana?
Ada kata pandangan tempat sujud itu merupakan pandangan mazhab Malik, mazhab Syafi'i. Kata ayat ini menunjukkan bahawa bila solat khusyuknya ialah kau pandang di tempat sujud. Tapi sebahagian mutakhirin, golongan terakhir, ulama-ulama akhir ni, dia orang kata yang khusyuknya adalah kau pandang tempat yang boleh beri kau khusyuk. Pandang depan arah kiblat boleh, pandang ke arah sujud pun boleh. Cuma jangan pandang tempat yang dilarang dalam hadis. Itu memandang ke atas. Pandang ke atas adalah benda yang dilarang. Kerana zaman dulu sebelum ayat ni turun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Diorang ni pandang kiri kanan. Semayang macam kiri kanan. Siap boleh pandang kiri kanan. Macam kita budak-budak lah. Semayang pandang kiri kanan. Pandang kiri kanan tak khusyuk. Bahkan sebahagian besar para ulama mazhab mengatakan bahawa khusyuk di antara kewajipan. Ada yang kata dia mukamil, pelengkap. Ada yang kata tak, dia kewajipan. Sebab khusyuk itu adalah benda yang wajib. Sebahagian ulama mengatakan khusyuk itu adalah benda yang wajib. Di antara perkara yang wajib untuk khusyuk adalah memandang ke arah sujud. Berbanding, kalau tak wajib kan, so orang boleh pandang kiri kanan lah. Kan? So selepas masa orang duk pandang kiri kanan tu, turun ayat ni. Wallazina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam solat ni. So nak cakap kat sini, berjayanya bila seorang tu fokus. Bagaimana kita nak fokus dalam solat kita? So fokus dalam solat membawa kepada fokus dalam kehidupan dunia kita lepas ni. Itu sebenarnya latihan kepada fokus dalam kehidupan dunia. Latihan dalam solat tu sendiri. Khashi'un. Antaranya para ulama sebahagian besar, kebanyakanlah para ulama mengatakan antara cara kita nak khusyuk dalam solat ni adalah kita tadabbur perkataan-perkataan yang kita sebut. Tadabbur tu apa? Kita memikirkan. Kita memikirkan contoh ayat-ayat yang kita baca. Kan? Dalam hadis riwayat Bukhari ada sebut Nabi SAW, "Iza marra bi ayatin fihi rahmat sa'alaha." Kalau Nabi membaca pada ayat yang ada rahmat, Nabi akan meminta doa supaya diberikan rahmat. Wa iza marra bi ayatin fihi azab lasta'azaha. Kalau Nabi membaca ayat yang berbentuk azab, Nabi akan meminta berlindung. Itu di antara betul-betul tadabbur. Lah boleh khusyuk dalam solat. Yang tu memikirkan dan menghayati perkataan yang kita sebut. Sebut Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Iaitu menghayati ayat yang kita baca. Antara inilah. Kemudian di antaranya al-istihdar, al-istish'ar. Al-istish'ar adalah kita, ini di antara ijtihad para ulama lah, al-istish'ar, iaitu merasakan bahawa solat ini solat terakhir kita. Itu di antara benda-benda yang boleh membantu untuk khusyuk dalam solat. Jadi first nak sebutnya, seorang itu akan berjaya kalau dia boleh fokus. Itu je sebenarnya. Berjaya memberi mana kalau dia boleh fokus. Fokus dalam bab agama dia, fokus dalam bab dunia dia. Maksudnya bila kita fokus dalam solat, ini Allah akan bantu kita fokus. Ya, kita boleh fokus dalam. Sebab bila kita fokus ni dalam bentuk kita memikirkan kan, kita menghayati ayat yang kita baca. Bahkan dalam apa? Bahkan dalam benda fokus ni banyak tempat Allah suruh. Contoh khutbah Jumaat. Apa hadis daripada Abu Zinad kan? Abu Zinad daripada Abu Hurairah. Hadis tu. Selalu Bilal akan baca hadis tersebut. Betul tak? Masa sembahyang Jumaat kan? Dia akan kata dalam sebuah hadis ada sebut, "Waman masaha asahu faqad laghaw." Siapa yang duk main usik-usik dia punya tongkat pun dah laghaw. Sia-sia. Tapi orang kata, ulama bincang, adakah sia-sia pahala Jumaat ni? Bukan. Sia-sia pahala dengar khutbah dia. Bukan pahala Jumaat dia. Sia-sia maksudnya tak dikira laghaw. Lara ni kita panggil apa? Kita kata lara ni macam sia-sia lah. Kita kata macam bahasa Melayu kita panggil lara. Kau ni lara lah. Macam kita kata macam buang masa lah kau ni. Kau tak ambil fokus pun. Kita khutbah kena fokus. Kita dapat. Itu sebab Nabi SAW kata, jangan tinggalkan Jumaat salasa mutawaliyat. 3 hari berturut-turut. Berturut-turut tu ada Nabi mention dalam hadis. Mutawaliyat. Berturut-turut.
Taba'allahu ala qulubi, taba'allahu ala qalbi. Allah akan tutup pintu hati dia. Sebab apa tutup pintu hati dia? Sebab dia tak mendapat pelajaran daripada, tak mendapat tazkirah daripada khutbah. So matilah hati dia, tak mendapat tazkirah, tak mendapat peringatan daripada khutbah. Sama juga, bukan setakat orang yang tinggalkan bukan setakat orang yang tinggalkan 3 Jumaat betul-betul yang Allah tak dapat pelajaran. Orang yang tak fokus dalam khutbah pun sama termasuk. Setuju tak? Dia pun boleh termasuk dalam hadis tu. Bermakna dia pun takkan dapat pelajaran sebab tak fokus. Saya cakap macam ni sebab apa tau? Sebentar. Cuba tengok. Yang duk mention dalam perkeliling masjid apa? Passing tabur. Patutnya imam pada tengok handphone tu, nombor first kali dia kena sebut sebelum khutbah. Ada masjid buat, ada masjid tak buat. Kalau masjid Johor tak ada sebut. Kan? Tak ada sebut, memang tak ada sebut. Diam. Betul tak? Malah akhir cakap imam suruh diam je. So aku main handphone diam. Dengan tu suruh diam. So apalah aku diam lah. Sebenarnya main handphone aku diam lah. Salah benda tu. Mana apa suruh khusyuk ni bukan setakat tu. Banyak tempat yang suruh khusyuk. Apa ketika khutbah, ketika solat, dalam apa kehidupan kita seharian. Kalau kita fokus, kita khusyuk, maka kita akan berjaya. Kita akan dapat benda. Kita kecil-kecil pun selalu cikgu-cikgu cakap kat sekolah kan. Fokus, tengok kat depan, dengar betul-betul. Barulah berjaya. Betul, benda tu memang Allah sebut dah. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhi perkara yang sia-sia yang tak bermanfaat kepada dia. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis kan. Min husnil Islam al-muslim tarkuhu ma la ya'ni. Di antara cara pembawaan Islam yang baik adalah orang Islam tu dia menjauhi benda yang tak ada kaitan dengan diri dia. Benda yang tak bermanfaat untuk diri dia. Dia fokus pada benda yang berkaitan dengan diri dia. Untuk dakwah, untuk keluarga, untuk kejayaan di dunia dan akhirat. Fokus pada perkara tersebut. Itu adalah cara pembawaan Islam yang baik. Min husnil Islam dia kata. Husnil Islam tu ada satu perkataan yang tertinggal sebenarnya. Husni ta'amuli ma'a Islam. Cara membawakan dia dalam Islam. Yang terbaik, cara baik membawa cara Islam ni adalah dengan meninggalkan benda tak bermanfaat bagi diri. Ayat ni synchronize dengan ayat sebelum. Bermakna apa? Bila kau fokus, kau takkan ambil kisahlah benda yang tak bermanfaat untuk diri kau. Itu synchronize ayat nombor 3 ni. Kan? Sangat berjaya orang yang beriman ni. Macam mana nak berjaya? Bila dia fokus dalam solat dia. Bila dia fokus dalam solat dia, maka benda lain semua dia akan fokus. Dan dia akan berjaya juga kalau dia meninggalkan benda yang tak manfaat bagi diri dia. Sebab apa dia meninggalkan benda yang tak manfaat bagi diri dia? Sebab dia fokus. So kalau kita sibuk nak melayan benda yang tak manfaat bagi diri kita, kerja kita takkan siap. Dakwah kita takkan buat. Kuliah pun takkan buat. Betul tak? Kuliah. Sebab bila kuliah tertangguh. Kalau benda tu tidak ada kaitan orang yang menjauhi perkara yang sia-sia. Ayat pasal menjauhi perkara sia-sia ni pun ada beberapa banyak tafsiran. Antaranya juga ialah sebab bila Allah mention semua benda yang wajib. So benda yang wajib, yang perlu, benda sia-sia, apa benda wajib? Benda sia-sia yang wajib perlu ditinggalkan. Lahwal hadis antaranya, iaitu ada yang memasukkan dalam ayat ni adalah alatan muzik. Ada yang memasukkan ayat ni untuk alatan muzik kerana dia benda yang boleh sia-sia, mempengaruhi emosi seseorang. Benda yang boleh mempengaruhi emosi seseorang. Sebab saya cerita ni berdasarkan pengalaman lah. Kita kata saya tak menolak adanya khilaf para ulama sekarang tentang muzik jenis apa yang dibenarkan. Ada yang membenarkan jenis-jenis nasyid tanpa alat-alat percussion, tanpa apa alat-alat bunyi-bunyian. Ada yang kata benda-benda yang membawa nyanyian-nyanyian yang tidak ada alatan muzik, yang tidak yang membawa mesej kepada mesej-mesej kebenaran, mesej-mesej nasihat. Saya tengok contoh muzik ni. Macam contoh kita kata ni gendang tomoy.
Masa kat Kelong ada ni lah, Tomoy punya ni kan. Itu budak-budak. Tapi saya tengok gendang Tomoy ni muzik kan. Gendang Tomoy ni sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Apa pernah tengok benda macam tu? Dia macam kena rasuk. Oh, bila dia dah masuk gendang Tomoy, dia dah masuk serunai dia tu. Dia dah masuk tu, selalunya orang akan rasa pelawan yang peninju yang berada di atas gelanggang, dia dah mula rasa naik share. Maksudnya dia boleh bantai orang tu tanpa belah kasihan pun boleh. Sebab dia dipengaruhi oleh muzik sebenarnya. So muzik tu kalau katakan setan, memang betul setan. Memang orang boleh belasah sampai mati pun ada. Sebabkan muzik tu lah, serunai dia tu boleh membuatkan orang tu naik share. Serunai dia tu. Kita nak main Tomoy dulu selalu kalau dengar serunai tu pun memang terasa kaki pun terasa macam ni. Weh. Serunai dia tu memang lain betul-betul kata kalau katakan sebab Nabi SAW masa dia duduk dalam dekat rumah dia kan. Bila Nabi dengar bila dalam apa ni bila Umar masuk ke dalam berjumpa dengan Nabi SAW, ketika tu ada 2 orang jariah, budak kecil. Ada bersama dengan Nabi. Kemudian Umar masuk, dia kata apa? Kerana ada seruling syaitan ke dalam rumah ni. Apa ada seruling syaitan ke dalam rumah ni? Kemudian Nabi menahan Umar, dia kata likulli ummatin ayat. Setiap bangsa tu adanya hari perayaan masing-masing kan. Apa dia panggil al-mazamir syaitan fi hadzal bait, kata al-mazamir syaitan, apakah ada seruling syaitan dalam rumah ni, dia kata. Jadi antara yang disebutnya benda yang patut kita jauhi, benda boleh mengganggu fokus kita, benda mengganggu fokus dakwah kita, mengganggu benda yang nak menempuh kejayaan kita, Allah bila kita fokus. Mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan juga orang-orang yang lizzakati fa'ilun. Jadi kita start berapa? 12:45. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tak ada pun sebenarnya. Iaitu tu nak sebutnya. Sebab apa saya kata benda yang sia-sia tu ialah benda yang wajib. So ada kata benda yang wajib ditinggalkan, antara yang Nabi larang ialah benda-benda yang boleh orang kata apa, muzik-muzik yang boleh muzik yang, sebab muzik jahiliah dulu yang Nabi larang ni, muzik zaman jahiliah dulu. Muzik zaman jahiliah dulu dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal apa nama? Arak, perempuan, pasal unta, pasal kuda, pasal peperangan-peperangan Arab. So benda-benda tak ada manfaat pun. Lahwal hadis tu, dia kata. Kemudian ada penglipur lara dia orang, dia buat cerita dongengan terdahulu, orang-orang terdahulu tu semua tu. Ini benda-benda yang Nabi larang, benda-benda wajib yang patut ditinggalkan, benda-benda tak bermanfaat. Dan yang lagi kita kata itulah benda-benda ada juga yang menafsirkan kepada benda-benda yang membawa kepada dosa. Benda-benda tidak bermanfaat, benda dosa, benda yang tak bermanfaat. Jadi menjauhi perkara-perkara dosa. Sebab kita tengok ayat ni semua benda-benda wajib. Yang keempat ni apa? 1, 2, 3. Orang zakati fa'ilun. Allah tak kata orang yang membayar zakat, tapi Allah kata orang yang melakukan zakat. Apa beza dia? Orang yang melakukan zakat. So ada ulama mengatakan wallazina hum lizakati fa'ilun. Dia guna perkataan fa'ilun. Fa'ilun ni ialah, so ada yang memasukkan ayat ni bila Allah kata fa'ilun, yang melakukan dosa. Bermaksud melakukan situ dia orang memasukkan macam-macam unsur, antaranya dia buat pengiraan,
Maksudnya benda tu secara sistematik. Dia ambil tahu, keluar masuk, dia buat pengiraan. Kemudian dia ambil cakna tentang waktu bila dia dah kena bayar zakat, berapa persen yang dia faham. Tapi dalam beberapa ayat juga ada sebut al-ita', iaitu bayar. Dan Allah kata dalam Quran juga, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta daripada mereka sebagai satu nama pun zakat. Zakat yang maksudnya yang bersih. Membersihkan apa? Membersihkan diri daripada sifat al-bakhil, sifat bakhil. Maksudnya pembersihan, membersihkan. Zakat dia dua, satu zai, zakat, bersih, zakat itu bersih. Satu lagi zal, zakat. Zakat juga zal kafalid tamarbuta, zakat. Itu sembelihan. Itu dalam bab sembelihan kalau zal. Kalau zai, zakat. Itu sebab Allah kata tuzakkihim, untuk membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka. Membersihkan harta, membersihkan jiwa daripada bakhil, membersihkan harta. Jadi dan kalau kita tengok zakat ni, selepas dia dah cukup haul. Tapi haul ni pun ada perbincangan ulama lagi. Sebab dia dah cukup haul, dia dah sampai nisab. Cukup haul sampai nisab. Tapi ulama kata, adakah perlu kita kena kumpul nisab untuk kita dah kena bayar zakat? Berdasarkan kaedah kata apa? La yutimul wajib illa bihi falaysa biwajib. Satu benda yang bila dah diwajibkan, tidak akan sempurna. Satu benda yang dia dah diwajibkan tak akan sempurna, yang mana seorang itu perlu susah payah untuk mewajibkan perkara tersebut, maka dia tidak diwajibkan. Contoh, adakah kita disuruh untuk mengumpul kambing-kambing sampai cukup guna nisab? Tak perlu. Dia dah capai nisab baru kita kira haul. Kita tak disuruh untuk okey kau kumpul nisab. Mana ada istilah kumpul nisab, tak ada. Nisab terkumpul. Baru betul. Bukannya itu sebab kaedah kata mala yutimul wajib illa bihi falaisa biwajib. Tidak jenuh Ustaz. Kalau nak kumpul. Jadi benda yang adalah nisab yang terkumpul, bukan mengumpulkan nisab. So liz zakati fa'il. Mereka melakukan zakat. Itu benda yang wajib lah. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innakum ghairu malumin. Dan orang yang menjaga li furujihim hafizun, dan orang yang menjaga kemaluan mereka. Kemaluan kat situ maksudnya kehormatan mereka. Li furujihim hafizun, kecuali yang dihalalkan apa? Bermakna benda ni benda yang diharamkan, ayat selepas tu benda yang dihalalkan. Kecuali ke atas isteri-isteri mereka. Ingat Bang Yaris, isteri-isteri mereka Bang Yaris. Azwaj. Allah kata, ada isteri-isteri mereka isteri-isteri mereka, aw ma malakat aymanukum, ataupun hamba-hamba mereka. Fa innahum ghairu malumin. Ini dua jenis orang ini ghairu malumin, tidak dicela. Tapi yang dicela apa? Yang dicela lupa dah sebut. Pertama Allah kata nak berjaya, ayat yang tadi sebut kau nak berjaya, keluarkan harta kau. Keluarkan harta engkau kepada orang miskin. Dan Allah kata dalam Quran juga, wa inna solatakum sakanun alaihim. Sesungguhnya solat kalian menjadi penenang kepada mereka. Apa maksud solat kalian? Doa kalian. Doa kalian adalah ada break sekejap ke ataupun terus je? Ada lupa nak tanya mula tadi. Biasa kita orang sebelum mula bincang dengan Izzah. Biasanya lah kuliah kalau kita orang macam ni ada break sekejap apa ke ataupun terus ke. Anda lupa nak tanya tadi sebelum mula. Tak maaf sebab kadang-kadang Ustaz nak berhenti dah sikit je ni. Okey. Tak apa lah untuk tanya. Sikit lagi. Boleh terus lah. Terus boleh bang. Boleh. Sikit je lah kot. Saya boleh. pun tak masa panjang semua. Paling kurang orang kata pagi ni adalah benda
yang boleh kita ambil pengajaran. Kan? Boleh Benda kurang pengajaran untuk diri saya kita sendiri lah kan. Untuk diri saya sendiri dululah. Benda kurang ada perbincangan. Doa dari itu Ustaz. Doa. Solat. Solat tu kau sebab perkataan doa dalam beberapa ayat juga hadis tu kena tengok pada konteks. Doa memang asal kepada solat adalah doa. So innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan. Berselawat ke atas nabi. Saya pernah banyakkan ustaz-ustaz yang duk sebut pasal Allahumma selawat atas nabi. Sedangkan perkataan kata malaikat kata Allah sama kan ada seorang ustaz tu ceramah pula tu dia boleh sebut Allah yang Tuhan tu pun selawat kepada nabi. Bermakna kau tanggung kan tu. Maha suci Allah daripada kena buat ibadat pula. Kan? Dia anggap tu satu ialah selawat tu ibadat. Maha suci Allah, subhanallah dia katakan. Untuk Allah pula buat ibadat. Selawat Allah kepada Nabi ialah bermaksud rahmat. Kalau selawat Allah ke atas orang beriman adalah pengampunan. Dia kena tengok konteks. Kalau selawat dalam hadis yang Nabi kata, sesungguhnya selawat kalian, solat kalian. Selawat tu dia punya jamak kan. Dia kata solat. Solat kalian sakanul lahum, menjadikan ketenangan kepada mereka. Hadis ni ayat tu menyatakan apa? Antara perkara sunnah ialah kita mendoakan orang yang bayar zakat. Nabi doa pendek je. Nabi doa Allahumma salli ala Abi Aufa. Pasal Abi Aufa bayar zakat. Nabi cuma doa, ya Allah berilah, seolah-olah kalau kita terjemah je ni, ya Allah selawatlah ke atas keluarga Abi Aufa. Bukan selawat lah maksudnya. Kita terjemahkan, ya Allah rahmatilah harta dan juga keluarga Abu Aufa. Pendek je doa Nabi. Orang bayar zakat kita, Allahumma salli ala Abi Muaz. Macam tu. Ya Allah berilah pengampunan dan rahmat kepada keluarga Abu Muaz. Ala ali Allahumma salli ala ali keluarga Abu Muaz. Nabi doa macam tu je. Itu yang sunnahnya kita doakan. Tapi ramai orang tak buat sunnah. Kadang-kadang diorang tak cakap apa-apa pun. Dia pergi buat macam nak kahwin. Akad macam nak kahwin. Sedangkan yang sunnah kita kena buat, doakan terus Allahumma salli ala keluarga kau. Yang sunnah. Sebab nama wa solat sakanul lahum. Amil tu Ustaz. Amil tersebut lah. Zakat tu dia lah. Dia doa ada, tapi doa yang ikut sunnah macam Allahumma salli ala keluarga orang kita sebut nama dia kan. Sakanul lahum, jadi ketenangan kepada mereka. Jadi nak sebut ni, nak berjaya antara, kalau nak berjaya dalam bab dunia, dalam bab akhirat adalah buat pahala dari sudut harta. Sedekah wajib, sedekah sunat. Buat pahala dari sudut harta. Allah kata dalam surah Kahfi apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Harta dan anak-anak ni adalah penghias dunia sahaja. Tapi harta dan anak tak akan jadi sekadar penghias dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatu sholihat. Dan amalan-amalan soleh ni akan kekal. Bermakna dia takkan, harta dan anak-anak tak akan jadi sekadar penghias dunia kalau kita gunakan harta dan anak-anak untuk buat amalan soleh yang kekal. Apa dia? Sedekah. Harta kita sedekah, anak kita buat macam mana? Kita infakkan dia untuk agama. Kita fahamkan dia tentang agama Allah. Kita fahamkan dia tentang agama. Itulah infak kita. Bermakna anak-anak dan harta tak akan jadi sekadar penghias dunia sahaja. Tapi Allah kata, harta dan anak-anak penghias dunia. Tapi dia tak akan jadi sekadar penghias dunia kalau kau gunakan harta dan anak-anak untuk buat amalan soleh. Amalan soleh kau, anak kau infakkan untuk jalan agama. Untuk hafal Quran, untuk faham hadis, untuk belajar sunnah, untuk buat dakwah salaf, untuk buat dakwah sunnah. Kan? Untuk bawa agama ni, untuk buat tadabbur. Untuk hantar dia pergi, itu takkan jadi penghias dunia. Dan juga amalan soleh adalah sebaik-baik angan-angan. Sebaik angan-angan ialah kita berangan-angan nak buat amalan soleh. Itu sebaik-baik angan-angan. Khairun amala. Bercita-cita nak buat amalan soleh, sebaik-baik amalan, angan-angan Allah. Berangan nak buat amalan soleh itulah sebaik-baik angan-angan Allah kata. Kalau dia berangan dia juga, Ustaz, berangan dia kena buat lah. Berangan yang kena buat lah.
Tadi ambil ayat perangai je dia. Boleh lah. Niat tu kalau Allah kata Rasulullah kata dalam hadis kan. Kalau kita niat nak buat benda baik pun Allah dah bagi kan pahala. Belum kita nak juga lagi kan. Bukan lagi tambah lagi kan. Dan seterusnya nak berjaya, jangan campurkan satu perkara yang haram. Iaitu apa? Syahwat, hubus syahwat minan nisa. Iaitu terhadap perempuan-perempuan. Kerana benda yang halal Allah dah bagi, iaitu kahwin dan juga isteri. Dan juga ma malakat aimanuhum, iaitu hamba-hamba. Zaman dulu dia orang boleh dengan hamba. Kan? Cuma adat orang Arab ni, adat orang Arab ni, hamba ni lah benda yang orang-orang yang dah dewasa lagi. Dia boleh jadi hamba. Hamba ni boleh terjadi disebabkan peperangan, tak mampu bayar hutang, ataupun dia nak jual anak saudara dia ni. Contoh, kawan keluarga dia nak jual pada orang tu pun boleh. Macam tu belum hamba. So, tapi benda yang paling besar core dia adalah disebabkan kalah perang. Hamba ni berlaku. Bila dia kalah perang, dia orang dah boleh dijual beli lah. Kemudian Nabi SAW, kalau kat belah Mauritania, tempat saya belajar dulu Morocco, bawah dia tu Mauritania. Mauritania ni masih amal sistem hamba lagi sampai sekarang. Memang bahaya sana. Sana memang ada sistem hamba abdi lagi. Macam mana? Boleh dia kat ikut dah. Dia ada fatwa. Ada fatwa yang Kau tahu dia kata apa? Dia kata tak ada larangan pun dalam agama. Yang adanya, sedangkan Nabi SAW ada sebut dalam hadis sangat jelas. Antaranya Nabi kata salasum khasamtuhu man khasamahum. Aku bermusuh dengan siapa yang bermusuh dengan dia. 3 jenis orang yang aku bermusuh dengan siapa bermusuh dengan dia. Yang sama-sama bermusuh dengan benda itulah. Antaranya ialah man ba'a hurran fa akala thamanahu. Siapa yang menjual orang yang merdeka, orang yang bebas merdeka dan memakan harta daripada jualan tersebut. Itu dia antara menunjukkan adanya dalil lah untuk penghambaan ni. Sistem jual beli awal. Tapi di Mauritania boleh pakai lagi tu. Memang jahat betul orang ni. Sebab Mauritania ni dia antara negara-negara bergolak. Mauritania, diorang kalau masa zaman kawan saya pergi dulu, diorang kalau kita pergi pasar dia, diorang semua ada rifle belakang. Kat pasar semua bawa rifle. Sebab apa-apa benda boleh berlaku. Perang tu bila anytime boleh berlaku perang. Lepas tu dia punya kawasan perumahan dia pun tanam POP. Dia ada pemerintah tu. Ada pemerintah, tapi dia bergaduh dengan Polisario ni, dia bergaduh Polisario. Polisario ni dia bergaduh dengan Maghribi nak rebutkan Sahara ni. Lepas tu dia pun pergaduhan sesama, dia orang bangsa kabilah dia orang berlaku juga. Jadi yang mana kalah perang tu dia jadi hamba. Selamba. Sampai jadi dia buat macam sistem hamba dulu juga. Bermakna seorang tuan boleh menggauli hamba dia, dan bila hamba dia melahirkan anak, budak tu tak boleh jadi hamba sebab Arab dia orang tak akan menjadikan budak yang baru lahir sebagai hamba. Dia akan jadikan dia sebagai tuan. So anak dia akan jadi tuan balik kepada dia, kepada mak dia. Dia boleh jadi tuan balik. Sebab budak kecil tak boleh jadi, budak kecil yang baru lahir tak boleh jadi hamba. Dia tak akan mewarisi kehambaan tersebut. Dia budak yang dah besar, dia boleh jadi hamba. Kalau yang dah tu mau jadi hamba. Jadi sistem hamba telah dihapuskan. Sebenarnya sistem hamba dihapuskan oleh Nabi SAW. Ialah pada benda-benda macam tu lah. Apa nama? Bayar kafarah, membebaskan hamba, itulah dia. Di situlah hamba tu dibuang secara perlahan-lahan. Jadi seolah-olah sebenarnya cara nak berjaya di dunia dan akhirat adalah tidak mencampuri satu perkara dengan perkara yang haram. Benda yang halal dah ada, tapi kita mencampuri perkara tersebut dengan perkara yang haram. Kerana Allah kata orang yang famari petaka orang azalika, sesiapa cuba mencari campurkan dengan benda yang haram, fa indahum adun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melampau. Dan last sekali, dua yang last, orang yang menjaga amanah dan orang yang menjaga solat mereka. Menjaga solat mereka. Menjaga solat mereka, dan juga Allah kata orang-orang tersebut adalah orang-orang humul warisun, iaitu orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa?
alladzina yarisul firdausa hum fiha khalidun, iaitu orang yang mewarisi firdaus. Nabi SAW sebut dalam hadis, is'alu firdausa. Kalau nak minta syurga, minta firdaus. Kan, kalau nak minta syurga, minta syurga firdaus. Nabi sebut dalam hadis. Syurga firdaus. Sebab syurga firdaus adalah yang al-a'la, yang paling tinggi martabat dia, darajat dia. Firdausahum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga tersebut. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada ayat 1 sampailah ayat ke-10, ayat 1 sampai ayat 11. Sampai ayat 11, ayat 12 tu dah masuk pasal penciptaan manusia dah. Sebab saya kata munasabahnya apa? Nak sebutnya apa? Selalunya Allah dalam Quran dia akan cerita pasal apa nama? Kejadian manusia ni selalunya untuk mengungkit balik sifat kekafiran orang kafir. Bila orang kafir melampau ni, dia kata kau ingat balik kejadian kau lahir dari perut ibu kau tak tahu apa-apa pun. Macam tu. Jadi dia jadi setakat itu kita boleh kongsikan bersama, insya-Allah. Paling kurang kita dapat tadabbur yang saya katakan, tadabbur yang mengubah pemikiran ni adalah kita kata tadabbur yang boleh, yang Nabi SAW sebut 10 ayat ni, 11 ayat ni buat masuk syurga. Sebab ni semua benda-benda wajib. Khusyuk dalam solat. Kita bukan hanya disuruh solat, tapi kena khusyuk. Kalau setakat solat, semua solat. Tapi Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah kata, kalau kau nampak dua orang yang bersolat, kau boleh bezakan ada apa solat antara keduanya bagaikan langit dan bumi jauh dia. Kerana apabila kerana khusyuk ni datang daripada mana? Datang daripada hati. Itu sebab zaman saya belajar dulu, guru saya sebut, kalau disebabkan itu ada qabdu kan. Kalau mazhab Maliki dia tak ada satu pandangan, mazhab Maliki dia tak ada qabdu, dia lepaskan tangan, dia resal satu pandangan, tapi pandangan tersebut sebahagian kata bukanlah pandangan muktamad dalam mazhab Maliki sebenarnya. Dia melepaskan. Tapi bila al-qabdu ni pegang, ialah satu simbolik kepada memegang sesuatu benda yang penting, iaitu khusyuk. Sebab dia qabat ni maksudnya yang pegang. Maknanya dia pegang hati dia. Kerana khusyuk tu berlaku pada hati. Jadi cuma mazhab Syafi'i dia gabungkan dua riwayat tu sebab dia kata dada dekat bawah, atas pusat, bawah dada. Sebab bagi dia perkataan sadr tu ialah meliputi semua. Itu ada perbahasan lah, kita tak sebutnya. Apa yang kita boleh bawa amalan kita daripada perkongsian kita pada pagi ni ialah, apa kita boleh bawa adalah nak berjaya kita buat satu benda ni. Kita keluarkan duit kita sebagai sedekah yang membersihkan harta dan jiwa kita. Kita fokus dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita dulu lah. Kehidupan solat kita dan juga kehidupan dunia kita akan jadi fokus juga. Dan juga jangan mencampuri perkara-perkara yang haram dalam bab-bab syahwat. Contoh orang bila dah berjaya, Allah kata ni orang yang berjaya di dunia akhirat. Ada orang bila dah berjaya, dah mula dah nak cari perempuan, nak cari tak? Dia dah berjaya, orang baru kaya sikit dah mula cari benda yang haram, dah mula tanya-tanya, cari benda-benda yang haram. Dulu zaman tak ada duit, tak ada macam tu. Bila dah ada duit jadi macam itu. So nak cakap yang tak, Allah dah bagi benda yang halal. So kau takkan berjaya kalau kau berapa ramai orang yang terlongkok sebabkan perempuan. Betul tak? Betul tak? Dia dah berjaya dah. Orang kaya terlongkok habis sebab perempuan. Sebab Allah dah kata dah, kau nak berjaya, kau jangan campurkan hukum syahwat ni. Kau jangan ikutkan nafsu syahwat kau. Kau takkan berjaya bila kau dah mula kedekut, kau ikut nafsu syahwat, mula cari perempuan, mula cari benda haram. Itu sembahyang ala kadar. Itu semua menghambat kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi setakat itu sajalah boleh kita kongsi bersama. Apa yang boleh kita pelajari ialah cuba untuk fokus dalam solat kita. Yang pertamanya khusyuk. Nabi SAW katakan, "Lau khashi'a hadzal 'abd la khashi'at jawarihu." Orang ni kalau dia fokus, semua anggota badan dia pun fokus juga. Nabi kata, orang ni kalau dia fokus, semua anggota badan dia akan fokus.
Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.